والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang mana dah? Dan ketahui olehmu bahawa semua perkara engkau itu ada dalam taat atau musyrik. Kata musannif rahimahullah ta'ala muka 13. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus, yang sia-sia. Maka jika ada ia taat, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebaikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar-besar. Dan jika ada ia maksiat, maka padanya siksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Waliyahzubillah min zalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullahu taala, dak bicara apa ni? Masalah kebinasaan lidah. Hujung dia dah ni, hujung bab dia dah. Kita nak habis dah bab dia, tapi amalan kita menambah dah lagi buku lidah. Allah usrawi jadi bertambah amalan kita. Jadi kita mengaji, minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, semoga aku dapat beramal lah. Taufiklah aku, boleh aku kerja barang yang aku mengaji ni. Dan ketahui olehmu, yakinlah kamu. Ketahui ni kita boleh kata, yani belajarlah kamu hingga kamu ketahui. Atau dengan maksud yakinlah kamu. Dia suruh kita tahu, ni bukan suruh tahu saya, suruh yakin.
Dan ketahui olehmu, wahai yang kehendak kebahagiaan akhirat. Kita semua ni lah tujuan ngaji agama nak selamat di akhirat. Nak mengaji dunia, nak selamat di dunia je. Nak pergi cari makan, boleh buat kerja. Tapi ngaji agama nak pergi selamat di sana. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya Damirusyak, kamu kena yakin pula, kena ambil tahu pula akan bahawasanya perkataan engkau itu, perkataan yang keluar daripada mulut engkau, itu perkataan engkau, perkataan yang keluar daripada mulut engkau. Mungkin ambil tahu pula buku ni. Perkataan yang keluar daripada mulutmu dalam sehari-hari. Itu perkataan. Jauh daripada kamu panah berkecek, kira daripada balik sampai kepada mati. Selama sifat perkata Allah Ta'ala bubuh lagi dari seliling kita, kita boleh kecek. Akan tubik hari-hari perkataan kita. Perkataan engkau itu, jadi perkataan engkau ni, jadi perkataan yang keluar daripada mulut engkau semenjak dari balik sampai ke mati. Sebab kira taat maksiat tu mula di balik. Budak-budak kecek mengarut ni Allah Ta'ala tak ambil dosa lagi dia. Tak dihukumkan taat, tak dihukumkan maksiat lagi. Hak budak-budak kecek ikut say tu. Mula dibalik. Maka kita umur apa dah sekarang kena cek di 15 hari tu. Oh, dulu teruk benar kecek. Learning je hingga. Dulu teruk lagi. Perkataan engkau itu dalam sehari-hari itu, ada kalanya perkataan dah. Ada kalanya taat. Atau maksiat. 2. Atau yang harus. 3. Ada kala, sebut kata ada kalanya, yakni tidak sunyi daripada taat. Tidak sunyi daripada taat ila akhirih. Maknanya tak lepas. Kecek pe hari-hari tak lepas pada 3 ni. Bokek 4. 4 pun kira 3. Tak sunyi daripada 4 ni. 3 ni. Nanti kita nak kira jalan 4 lagi. Ada kalanya hak tubik daripada mulut kita tu, ada kalanya taat. Perkataan taat, perkataan yang diredha oleh Allah. Perkataan yang Allah redha atau perkataan yang diredha oleh Allah. Dan jadi sebab dapat balasan baik di akhirat. Itu makna taat. Itu makna taat. Perkataan taat, perkataan yang Allah redha dan jadi sebab balasan baik di akhirat. Itu kira perkataan taat. Sini tu pun bahaya lagi. Bila kita kira sungguh dah, Allah, hak tubik daripada mulut kita ni sikit sangat je hak selamat di akhirat. Sikit sangat. Bila kita bagi tubik. Ada kalanya taat 1. Nanti misalnya nak kira. Atau maksiat. Perkataan yang haram dan berdosa. Perkataan yang haram dan berdosa. Itu perkataan maksiat. Haram tu je tubik. Pula dosa haram, dosa kecil, dosa besar. Tak kira tu masuk dalam maksiat belakang tu. Hak dosa besar tu teruk lagi. Teruk lagi.
Tak boleh kiparat dengan semata-mata ambil ais maya, semata-mata dengan zikir, sujud. Tak sudah. Hak maksiat dosa besar tu. Ya kena minta maaf, kena taubat. Aduh, situ. Allah. Atau yang harus, yang sia-sia. Habis tu Nabi takut sangat. Ya ada seorang sahabat Nabi nama Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah dia tanya, ya Rasulullah, ma aksaru ma takhafu alayya. Apakah barang yang sebanyak-banyak barang yang mu takut ke atasku? Barang yang mu lebih takut ke atasku ni gapo hak banyak sekali? Ya Rasulullah, hak mu bimbing atasku ni. Sufyan, sahabat Nabi kita ni. Sufyan bin Abdullah. Ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya. Apa barang yang mu rasa takut sekali ke atasku, ya Rasulullah. Maka Nabi tak kecek. Nabi pegang jari lidah dia. Nabi kata ni, aku takut ke atasmu. Lidah ni besar. Kalau kira dosa dia banyak pada kebaikan lagi. Dosa dia banyak pada kebaikan lagi. Kalau kita tilik dengan cara halusi semua. Dua situ. Atau hak maksiat tu kita lepas dah. Musnah royak dah. Atau yang harus. Atau kepada kata taat. Tak lepas daripada tu. Ada kalanya taat. Atau ada kalanya maksiat. Waliyazabillah min zalik. Atau yang harus. Atau perkataan yang harus. Yang harus. Apa makna yang harus? Yang tidak dikira dosa, yang tidak berdosa dan tak berpahala. Tu harum. Harum maknanya tak berdosa. Kalau kecek pun tak berdosa. Tapi bila kira dalam buku catat, tak ada pahala. Tu yang harus. Maka yang harus tu kira yang sia-sia. Tu badal pada yang harus. Yang sia-sia. Jadi yang tidak berfaedah untuk engkau. Tak ada faedah pun. Jadi sia-sia juga. Buat wilamat masuk syurga beri. Wilamat masuk syurga. Kerana hak harus ni makna halal juga. Bila sebut kata harus ni syarat benar kecek. Tapi dalam hati tak ada faedah pun. Maka kira benda ni kena hisap juga. Sekurang-kurang dalam hak keadaan dia sia-sia tu pun kira-kira kata siksa juga tu. Kerana dia kena hitung habis. Kena kira habis. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Ada warid datang. Bermula dunia ini halaluha hisabun. Bermula yang halal daripada dunia ni. Hak halal. Hak halal. Hak halal dah tu pun hisabun. Hitungnya lagi. Kena hitung. Duit ni kita dapat dengan cara halal. Kita menega, kita kerja. Tapi dengan sebab banyak tu kena kira sesak. Dengan sebab kira sesak tu buat jadi lamat masuk syurga juga. Dan mulai masuk kerak ke syurga belakang dia, kita kena hitung harta kita tu ya. Walaupun harta kita tu halal, selamat. Cuma dia lama. Lama abuai hitungnya tu. Kena kira lama. Perkataan tu seperti itu. Bila kecek banyak, walaupun benda tu sia-sia, benda tu harus dah. Halal dah. Tapi buat wiyadi kena kira lama juga. Hisab lama. Wa haramuha iqabun. Hak haram sama Allah lah kena siksa. Waliyazubillah. Tu dia. Tu kira. Ya sebenarnya ya pak. Semua tu. Ya pak. Kalau kita kira semua. Ya pak. Tulis pada kata ada kalanya taat. Yakni. Baik. Yakni. Perkataan kita itu. Tidak sunyi.
daripada 4 perkara. Pertama, perkataan yang manfaat semata-mata. Yakni jadi taat. Kedua, perkataan yang mudarat semata-mata. Yakni jadi maksiat. Ketiga, perkataan yang ada padanya manfaat dan mudarat. Maka dihukumkan maksiat juga. Keempat, perkataan yang sia-sia, tidak mudarat dan manfaat. Tu ya pak semua. Dalam pak tu bila bagi tu baik ya 2, 3. Kerana hak mudarat dan manfaat tu dia masuk dalam maksiat dah. Dia masuk dalam maksiat dah. Kecek pai kita tu ada kebaikan. Dalam keadaan tu ada mudarat. Kalau kira di segi dia tu kebaikan pun ada, mudarat pun ada, maka hukum kata mudarat. Kerana apabila berhimpun halal dan haram, maka meneh hak haram. Meneh hak haram. Tu. Bila hening tu, berjimak dengan kambing, tu baik anak orang. Anjing tu haram, kambing tu halal. Anak dia tu boleh makan ke? Tak boleh makan juga. Tak boleh makan. Kerana hukum kata najis. Hukum kata najis. Walaupun ibu dia tu halal dah. Kerana bila berhimpun halal dengan haram, dia meneh haram. Dia meneh haram situ. Maka perkataan bersifat tu juga. Bila ada mudarat, ada manfaat, bila capur, dia meneh haram. Jadi kira kau maksiat juga. Jadi 3 semuanya. Hak dalam 3 tu, hak dalam 4 tu, hak selamat saya, iaitulah hak manfaat. Hak ada manfaat. Hak manfaat tu pun bagi tu baik pula. Allah. Tu. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, atau yang haru yang sia-sia. Maka jika ada ia ta'at, tafsir tu baiklah tu. Maka tafsir. Maka jika ada ia perkataan engkau tu, jika adalah perkataan engkau tu ta'at, perkataan yang ta'at, perkataan yang diredha oleh Allah, perkataan tu, misalnya misal perkataan ta'at seperti menyuruh dengan mengerjakan kebaikan. Menyuruh dengan mengerjakan kebaikan. Hak ni wajib. Taat hak wajib. Taat tu ada sunnah hak wajib, maka hak ni hak wajib. Ini wajib dikerjakan dia wak gitu. Ini diwajib dikerjakan dia. Wajib dikerjakan dia. Sekalipun ia tidak kerjakan. Sekalipun ia tidak kerjakan dia. Tu. Maknanya
Sekalipun dia tidak buat benda hak yang suruh tu, wajib dia kena suruh kebaikan. Wajib kena suruh kebaikan. Maka orang mengajar agama ni dia kena usaha betulkan perbuatan dia dan perkataan dia sebelum dia mengajar. Usaha orang panggil. Tak sepatut mengajar barang yang dia belum tak beramal. Tak sepatut. Tapi dalam keadaan itu kena juga menyampaikan walaupun dia tahu kata dia tak beramal lagi sekalipun. Kerana menyuruh dengan kebaikan tu masuk dalam benda yang ma'ruf. Masuk dalam benda yang wajib. Jangan kita rasa kata aku tak ada amal lagi, tak boleh ngajar lagi. Aku tak ada amal lagi. Tu tak boleh mengajar lagi. Aku tak beramal lagi dengan benda tu, aku tak boleh ngajar lagi. Hak tu kadang-kadang masuklah tertipu dari syaitan juga. Kerana apa? Kerana setan yang nak sekat daripada kita tu amrul bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kita tak tahu kata beramal tu suku. Beramal dengan ilmu tu wajib suku. Dan menyampaikan kebaikan tu wajib suku pula. Jangan duk kabung dua tu. Jangan capur dua tu, suku-suku. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita duk mengajar orang itulah membetulkan peribadi kita. Dan kita mula mengajar orang, tak kira kita nak duk lagu tu. Ya kena kau baik, kau berjuru. Dengan sebab dia mengajar orang tu. Sebab tu Syekh Abdul Al-Haddad dia kata tu masuk dalam tipu dari syaitan juga dalam kitab. Jangan kita terpedaya dengan tu. Kena mengajar, kena sabar, kena menyapai. Tapi menyapai bila tahulah, bukan kata menyapa hak tak tahu mengarut hak tu haram. Tahu dah benda tu kena menyapa ke orang. Tahu dah benda tu kena menyapa ke orang, kena royak ke orang. Sekalipun kita belum lagi kerja benda tu. Dapat kebaikan dah. Mulut kita dapat kebaikan dah. Tapi tu pun tak selamat lagi, kena tergantung dengan hati juga. Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebaikan dan melarang atau kepada menyuruh dan melarang daripada kejahatan, daripada kerja kejahatan, tu masalah taat berlaku. Mengajar tu pagi-pagi bangun bergerak subuh, bangun weh. Mulut tu dapat taat dah tu, pahala besar-besar dah pagi. Subuh dah weh. Maya weh. Tengok masuklah amrul bil ma'ruf tu. Jangan wasa jadi kidar, ada dia malu nyanyo dia. Nyanyo gapo lagu tu. Nyanyo gapo, kena pakak-pakak royak. Temu kawan gua assalamualaikum Allah. Perbuatan perkataan yang taat dah. Dapat pahala dah. Tu jelas berlaku tu. Hak tu pun sikit-sikit jara-jara. Banyak ke tu dia nak jadi kok maksiat ataupun sia-sia. Kadang kalau kita tengok dalam pak tu, hak tiga tu hak tak ada pakai dah. Hak so je hak pakai kerja subuh. So maka jika adalah ia taat, kata musannaf rahimahullah, maka ada padanya pada perkataan yang taat. Ni masuk belaka zikrullah Allah. Ahlullah dia tak, mulut dia tak sia-sia. Mulut dia tak lepas ikut si. Penuh masa dengan zikrullah. Dia tahu harga. Masa tu modal dia. Masa hidup dunia yang lupa. 1 minit, 1 detik, 1 saat tu modal ciwit kita. Kamrai ciwit modal bagi kehidupan kita berlaku. Cuba kita tengok 1 winati. Kita kecek. Hey, kita panggil kawan tu. Lalu Mana? Tengok berapa week. Kalau masa tu kita berganti dengan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita boleh wapa dah. Berarti masa tu duduk di kita uruh juga weh. Allah. Hassan ibn Sinan, masuk dari tabi'in.
Hasan Ibn Sinan tu dia lalu kot satu bilik. Ada satu bilik borak baru. Satu binaan. Dia lalu Hasan. Dia lalu Pak. Dia tanya malu. Binaan ni lama mana dah Awak tanya. Kam buniyat hadhi. Kam. Orang panggil kam sanah buniyat hadhil ghurfah. Dia kata gitu ya. Dia awak tanya ke orang. Dia kata. Bilik ni rumah ni lama mana awak Allah. Bila dia tanya lagu tu, dia terpaling, dia teringat mari. Dia teringat. Siaplah. Nafsu mum ni ngomong ni. Mung kita tanya benda tak sia-sia. Tak ada faedah. Dia celah kepada diri dia kelip. Amboi, mung ni jahat sungguh. Tanya benda tak ada pakai kerja. Tak ada boleh faedah apa. Lalu tu dia menyeksa diri dia dengan puasa setahun. Kifarat atas perkataan yang rasa sia-sia tu. Dia kata, mu ni tak boleh dah mu ni. Kena puasa dah mu ni. Lalu dia perak di atas nafsu dia, puasa setahun untuk kifarat. Kifarat atas sia-sia perkataan dia tu. Kita ni buat sia-sia banyak mana. Berapa nak kifarat dosa tu? Zikir berapa kali untuk kifarat dosa yang kita tubik daripada perkataan yang sia-sia tu. Allah. Tengok ulama salaf. Dia mau siapa tahu tu. Dia mau siapa tahu tu. Dia tanya ya, lama mana dah ni buat binaan ni. Gitu je kecek. Allah. Lepas tu dia paling celak atas diri dia. Mung ni mengarut dah mung ni. Tanya benda tak pakai kerja. Tanya benda tak ada faedah. Kita ni Allah ikut. Bila dah beli ni rumah ni? Buat bila dah? Mutu beli bila dah? Allah, banyak mana hari-hari. Allah, banyak mana hari-hari. Sebab itulah ya learning, ya wasbah ni kena lekat tangan dah. Kena usaha lekat tangan wasbah. Kena rasa kata kalau kocek baju kita tu terkosong daripada water sebah tu tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia tu dia tolong kita beringat kepada Allah Ta'ala ni. Wasilah kita ingat kepada Allah. Wasilah kita kepada Allah Ta'ala. Wasilah kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Tu kena lekat tangan lah. Tak boleh kira dah. Benda ni dia kena ada dah. Subhanallah, sehari-hari salawat 1000 kali, usaha hati. Lebih lagi di akhir zaman ni, benda yang banyak wakwi hati kita rusak banyak. Bila kita rasa hati kita terlalai dah, sekurang-kurang kita salawat kepada Nabi. Salawat al-syifa' tu molek untuk nak betul kelik hati tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca waktu 100 kali. Cuba tengok. Kita akan rasa Allah Ta'ala akan taufik kita klik semula. Hak jadi longa tu dia getak klik. Dia terik klik. Hak jadi gelecoh tu dia betul klik. Orang panggil hati kita tu rusak tu jadi baik. Jadi baik semula. Baik semula. Salawat Nabi banyak. Ikutlah salawat mana-mana pun. Dia betul klik semula hati kita tu. Kalau tengok benda maksiat, dengar benda maksiat, hati kita fikir rusing ikut saya. Hati kita bila mula rusing, mula telita ikut saya, salawat Nabi. Dia betul klik semula hati kita. Mulut seperti juga nak kecek sesuai cuma bila kita salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Maka musannaf kata, maka pada perkataan yang taat tu pahala yang besar-besar. Pahala yang besar-besar, ada pahala besar tu pun Allahu akbar. Tak selamat lagi. Tulis itu pada pahala yang besar. Kai tu. Bukan kata bila kita kecek benda molek dah duk mengajar kita, mengajar agama, duk berceramah, duk mengajar orang,
duk menyeru kepada kebaikan, duk lari daripada benda kejahatan, duk baca Quran, duk zikrullah. Bukan kata boleh pahala lagi tu. Hak kata pahala yang besar tu yakni jika tidak bercampur perkataan itu. Jika tidak bercampur perkataan itu dengan riya. Dan memperbuat-buat dan menghiasi cakapan. Wal-iyazubillahi min zalik. Allahumma salimna ya Allah. Salimna mimma akha, salimna mimma nakha, najjina mimma nakha. Memperbuat-buat dan juga satu lagi, dan juga menyucikan diri. Menyucikan diri, orang panggil tazkiyatun nafsi. Kecek kita nampak mengajar dah. Kita kata aku mengajar ni, oh boleh buat kebaikan dah. Allah sadar tu, moga mulut kita boleh kerja perkataan taat kepada Allah. Kita mengajar orang, kita zikrullah, kita baca Quran, kita rasa dapat pahala besar dah. Tak lagi. Kata pahala yang besar tu jika tidak bercampur dengan riya. Maka kalau perkataan itu zahir kebaikan, mengajak orang tapi dalam hati itu nak kenama. Dalam hati dia nak orang puji, dalam hati dia nak kepada pangkat darajat yang di manusia puji-puji, dia agung. Ataupun teka dia kecek tu, orang panggil tasannu' atau tazayyun atau takallu. Pak Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayah Walad. Jangan takallu, tasannu', buat-buat. Lagu mana Allah perhiasan supaya kita dah bertebah, kita kira siap dah. Kita kira dah. Bukan tubik daripada hati kita sungguh dah. Kita cadar siap ada perkataan yang sedap-sedap. Perkataan yang makan hati. Nak bagi orang makan, nak bagi orang sedih, nak bagi orang tiak. Berarti tasannu' dah kita. Tazayyun kata kita. Hak tu tak dapat pahala. Zahir kebaikan tapi hakikat Allah Ta'ala tak beri pahala. Sebab itulah hak taat tu tak selamat lagi. Hak taat dah. Baca Quran tu tak selamat lagi. Nak ambil pahala dah tak selamat lagi. Zikrullah tu rasa nak selamat dah tak selamat lagi. Ia tergantung pada hati pula. Zikir nak bagi orang nampak kata banyak emas. Baca Quran nak bagi orang dengar kata suara sedap. Timu sum'ah mari, riya mari, macam-macam. Selamat tak tu? Tak selamat juga. Hak boleh pahala besar tu kalau tak campur dengan muka tu. Tak campur dengan muka tu. Sebab tu ya susah juga, ya bahaya. Ya bahaya. Lebih lagi sifat hati tu. Sebab tu kalau kita tak mengaji tasawuf ni, kita tak boleh tahu sifat tu. Sekuat-kuat nak beza tak boleh. Khabar-khabar juluh dah dalam benda tu dengan tak khabar. Allah bila bertebah khutbah, oh kata hak tu takut. Betul hati kita hati. Membeki hati. Tazkiyatun nafsi ni ke mana? Menyucikan diri. Kecek tu nak wi dalam hati tu. Wi rasa kata aku ni molek. Jadi rasa kata aku ni lepas cuci. Kita mengajar orang, mengajar dalam hati tu nak wi timbul perasaan kata kita ni kata hak selamat Kita yang selamat tazkiyah. Jadi rasa tua tu bersih pula dah. Rasa tua bukan kau kecek kau rasa kata kita salah dah. Kau kecek kau rasa kata kita kena. Kau kecek kau rasa kata kita selamat. Kau kecek kau rasa kita tu bersih. Hak tu tazkiyatun nafsi. Tak selamat juga. Sebab tu tinggal gapo hak tu baik daripada mulut yang selamat semua ti.
Tidak ada cara dalam masa riwayat dulu malaikat dia. As-samt. Dia. Tu ubah besar dia. So, nak we selamat daripada segala-gala dah dia. Ya koci bila mulut koci pak perkara tu tak tubik dah. Pak perkara tu tak tubik dah. Hak taat ni pun tak tubik dengan cara mudah-mudah dah. Allah. Tu. Sayang tu. Pak kita ni Allah. Benda setara ni nak buat tak leh. Patut untuk benda hak menyalahi adat. Nak jadi keramat. Nak jadi boleh jalan atas air. Nak menaya atas udara. Nak kepada keplekan zahir gitu gini. Allahu Akbar. Kaifa tukhraqu lakal awaidu. Macam mana kau dicari bagi engkau akan segala adat. Macam mana Allah Ta'ala nak menyalahi adat. Bagi kamu. Nak benda menyalahi adat. Nak we boleh keramat. Nak we hasil benda tu benda ni. Allah. Nak we jadi pelat lalu. Nak mengamal. Nak we boleh right. Oh. Masa nak. Allah macam-macam. Benda yang nak menyalahi adat. Kaifa tukhraqu lakan awa'id. Macam mana dicari dan dimenyalahi bagi engkau akan segala adat. Walam takhriki min nafsikal awaid. Padahal belum mencari oleh engkau daripada nafsu engkau tu. Mung tak nak mencarikan lagi al-awaidah, segala adat-adat hom. Kita adat duk buah. Adat kita sok-sok duk kecek buah. Kecek sia-sia. Adat kita duk buat maksiat. Adat kita duk dengar benda hok mengaruh. Adat kita duk tengok benda hok ikut si. Adat kita duk jalan pergi tempat yang ikut si. Adat kita mulut duk kecek ikut si. Hok adat kita hari ini kita menyalahi tak boleh. Padahal minta we Tuhan menyalahi adat tu. Benda hok bersing adat kita tu kita nak menyalahi tak boleh. Nak untuk we Tuhan mencari adat pula dah. Nak we dapat benda mencari adat. Padahal adat hak mu sendiri mu tak dapat mencari. Kena cari adat dirimu dulu. Barulah minta we Tuhan mencarikan adat untukmu. Ni nak cari keramat. Nak cari benda kelebihan. Nak cari benda keplekan. Mulut dia kecek sia-sia hari-hari lagi. Cari adat hak tu dulu. Nanti tengok Tuhan akan mencarikan adat untuk kita. Ni duk jadi ikut si kita. Nak tutup keramat lalu. Tutup keramat lalu. Allahumma salli ala. Maka padanya pahala yang besar-besar. Tukar jika tidak bercampur dengan perasaan riya. Waliyazubillah min zalik. Sebab tu mengajar agama ni payah juga. Payah di hati tu. Payah di hati. Lebih lagi Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala kurniakan cakap yang fasih pula. Oh, yang timbul perasaan riya mah kadang-kadang. Sebab tu kita takut juga. Takut. Tu dia. Timbul perasaan tu. Allah. Ni jaga. Bila orang tengok ramah, orang lain ramah. Timbul pula. Oh, sedap aku. Orang komen, sedap aku. Masya Allah. Jadi perkataan hak nampak rupa zahir kebaikan tu jadi kerusakan pula. Dan jika adalah ia perkataan engkau tu maksiat, hak ni tak kena kecek lah. Jika adalah ia maksiat, betul-betul maksiat ni tu haram, dosa kecil atau dosa besar. Maka ada padanya pada perkataan yang maksiat tu siksa daripada Allah Ta'ala. Tu yang siksa. Bukan jadi janji dengan keadilan dia lah. Dengan keadilan Allah. Ya adil, ya janji. Maka kalau maksiat, siksa ada padanya siksa daripada Allah. Siksa mana? Sifat. Siksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Menanggungkan siksa tu. Tiada kuasa engkau menanggung, memikul, membawakannya.
Jadi akhirnya kuasa engkau sabar atasnya. Maksud menanggung ni, sabar atasnya. Tulis pada menanggung, yakni siksa dalam neraka. Siksa dalam neraka. Tu maksud siksa yang tak kuasa engkau tanggung. Tapi tak kuasa tanggung pun kena tanggung. Tu masalah dia je. Siksa dunia ni hangga lagi boleh tanggung. Susah dunia ni, adalah sakit, adalah sakit, adalah sakit. Kacau-kacau dia kacik gigi soba boleh lagi. Hak dunia tu, hak tu kuasa engkau tanggung. Kuasa engkau tanggung. Tapi siksa yang engkau tidak kuasa tanggung, jadi siksa dalam azab kubur. Dalam kubur, dalam neraka. Siksa daripada Allah Ta'ala. Hak tu engkau tak kuasa nak tanggung. Tapi tak kuasa nak tanggung pun kena tanggung. Tu masalah dia je. Masalah dia je. Hak jadi masalah. Kalau tak kuasa tanggung, lepas tu tak kena tanggung tu lah. Ni tak kuasa tanggung, tapi mesti kena tanggung. Allahu Akbar. Waliyazabillahi min zalim. Waliyazabillahi min zalim. Dalam kubur tu lagi dah. Dalam kubur tu lagi. Dalam kira. Tu salah satu orang yang Nabi pocok pertama tu, lain daripada orang tu tidak istibrak. Apa lagi? Ya tu berkecek. Buat mengacung ke orang. Adalah hadis sebutkan Nabi lalu ke satu kubur. Nabi tengok. Lalu tu Nabi suruh sahabat ambil pelupa tamar. Dia nak pocok di kubur tu. Nabi pun ambil daun tamar. Mari pocok di kubur. Nabi kata mudah-mudahan selama mana daun tamar ni, pohon tamar, pelupa tamar ni tidak kering lagi ke, mudah-mudahan dia sentiasa istighfar untuk ahli kubur tu. Kerana apa? Kerana dia ni satunya tidak istibrak pada dia kecing. Kalau dia kecing dia tak istibrak. Dia kecing gi. Ya kecing sudah ya qadha hajat, ya kecing apa sia, ya buai air kecil dia kecing sudah, dia tak ada istibrak, maka tidak melepaskan wisuk orang panggil. Cara istibrak ni ada dalam ajaran Islam. Ni kita kadang-kadang lebih lagi kecing ketika berdiri tu. Oh, ya payah nak istibrak. Dia tak habis lagi. Bila kita berjalan gitu, tek tubik lagi. Kena melepah habis daripada apa nama kemaluan kita tu, sehingga tidak tinggal lagi sisa-sisa air kecil. Kena istibrak habis. Cara dia ada duduk lagu mana yang Nabi ajar siap, cara dia sunnah Nabi. Maka tidak istibrak dia kecil. Maka Allah Ta'ala siksa le kubur. Ada satu lagi Nabi kata dia tu duk mengacau orang. Mulut dia tu loh, duk pelagak orang ya. Dia ni. Maka le kubur tu Allah Ta'ala azab dah, siksa dah. Itu dia. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan dan neraka wail itu. Allah Ta'ala kata neraka wail itu likulli humazatin. Allah sedia bagi tiap-tiap orang humazah. Humazah ni apa? Memaki orang. Lumazah, mengupak kat orang. Jadi dua-dua tu kebinasaan lidah belaka. Humazah, lumazah tu. Wailul likulli humazatil lumazah. Dua-dua tu bersabit dengan lidah. Humazah ni memaki kata kat orang depan. Lumazah mengupak kat orang di belakang. Tu bagi orang tu. Orang tu Allah Ta'ala ada neraka yang sangat besar. Banyak lagi. Kalau maksiat tu engkau tak kuasa nak pikul. Tak kuasa nak pikul. Ya Allah, mintalah lepas kami semua daripada azab itu ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Hadis rawahu Tirmizi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa sahhahu dan mensahih ia, menghukum sahih ia Tirmizi hu akan hadzal hadis. Jadi Imam Tirmizi riwayat satu hadis nakal daripada Mu'adz bin Jabal.
Nabi katakan wahan yakubbun nasa ala wujuhihim. Az-zahirnya finnari yati. Belum pada ala wujuhihim tu ada lagi terjatuh. Hadis tu. Kalau terjatuh. Hak zahirnya wahal yakubbun nasa finnari. Patu ala wujuhihim. Baula ala. Tu dia. Nabi katakan wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dan tiada mengsembamkan akan manusia atas muka mereka itu, tiada mengsembamkan akan manusia, yakni di dalam neraka, mesebam atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, malaikat barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Hantu rupa istifham dah, hantu Hanafiyah tu. Hanafiyah dalilnya illa di belakang. Sebab tu musnah kita terjemah tu. Dan tiada, hantu kata hantu Hanafiyah. Hanafiyah. Jadi rupa istifham lah hantu, tapi di sini untuk menafi. Untuk menafi. Maka dipakai makna la tu hal itu. Artinya Nabi katakan dan tiada mengsembamkan, sembam ni ke apa? Rebah semai ke bagi. Tu dia. Tu orang panggil jatuh, yakni jatuh terholor muka, itulah semai kata. Dan tiada mengsembamkan, tiada merebah sembam. Tiada rebah sembam, dia panggil apa? Khamna dah. Panggil terjatuh, tersungkur, terjatuh, terholor muka. Rebah tak muka, hatu sembam. Nabi kata tiada mengsembamkan, tiada merebah terjatuh muka. Tiada mengsembamkan akan manusia. Jadi ke dalam neraka Allah Ta'ala, dalam neraka esok ni, jatuh semai ke dalam atas neraka. Bila tolak masuk ni kecek mudah. Jadi tiada memasukkan neraka. Maksudnya gitu je. Rupa mana-mana pun, walaupun rupa semai, tapi hak ni rebah atas rupa yang huduh dah. Orang panggil rebah semai ni rupa atas rupa huduh dah. Rebah macam-macam. Kalau rebah jatuh punggung tu hingga lagi, ni rebah atas muka. Ni orang panggil sehuduh-huduh kelakuan rebah. Maka murad dengan tiada muslim, tiada masuk akan neraka. Gitu yang murad dianya. Murad dianya. Tiada mengsembamkan, tiada menjatuhkan akan manusia ke dalam neraka Allah. Tiada mesembam tu atas muka bagi mereka itu manusia. Tidak ada benda yang mesembamkan manusia ke dalam neraka Allah Ta'ala atas muka mereka. Atau atas hidung mereka. Atau pada atas muka. Ini berlaku syok daripada rawi. Jadi rawi hadis tu dia dengar Nabi tu, jadi dia rasa syok mari. Nabi kata ala wujuhihim ka ala manakirhim. Dua tu atau orang panggil syakki minar rawi. Syok daripada pihak rawi. Orang riwayat tu, riwayat hadis tu. Dia dengar Nabi tu, dengar semualah, cuma dia tak cerak betul ni. Nabi kata ala wujuhim ka ala manakirhim tu, tapi dia sebut dua lah. Sebut dua tu. Nanti orang panggil amanah dia. Amanah sebagai orang yang rawi. Tak ada pengaruh dah. Jadi seolah kata, tak cerak dua tu, tapi mana-mana sah tu, mana-mana sah. Dia kena tu, dia kecek out tu, dia kena mana-mana sah dah tu. Tu.
Bukan dek berasa rasa hak ni, rasa kedak. Dia bakal kira dua. Tiada mensembamkan akan manusia di atas muka bagi mereka atau atas hidung mereka. Ya semai dia macam tak atas muka atas hidung tu hak tulah je. Mensembamkan mereka. Tiada mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu malaikat barang, malaikat oleh barang yang berkata-kata oleh mereka itu manusia, berkata-kata dengan dia, dengan barang. Barang tu perkataan dah. Barang tu yakni perkataan yang jahat. Barang tu yakni perkataan yang jahat. Tu. Perkataan yang jahat yang berkata-kata oleh mereka itu dengan dia, dengan perkataan tu. Apa maksud? Maksud hadis itu apa? Tulis itu pada dengan dia tu. Maksud hadis ini ialah di antara perkara-perkara yang jadi sebab manusia jatuh ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Ialah perkataan yang jahat. Ialah perkataan yang jahat. Hak tu buat manusia rubah. Manusia rubah dalam neraka Allah Ta'ala. Waliyahzubillah. Mulut belakang. Kalau kira walaupun timur daripada mata pun, kita tahu setengah-tengah perkara yang timur mari mata, tapi bila kira kejahatan, ia banyak lek mulut. Tengok orang Tino, tengok orang perempuan yang ajnabi, yang harlan kita nikah. Tengok orang Tino, tubik kedai ngita, tengok orang Tino. Nampak yang mula dengan mata dah. Nampak mula dengan mata. Tapi dia suk dengan mulut juga. Dia kejahatan semua hujung dengan mulut. Sebab tu ada ulama kata nazratun wabtisamatun, apa dalam nazratun wabtisamatun fasalamun. Nazrah wabtisamah wassalam. Nazratun fabtisamatun fasalamun. Tu dia mula-mula. Lepas tu lagu mana? Lepas pada tu nazratun ni maknanya apa? Tilik tengok dulu. Tengok ngita. Tilik. Fabtisamatun, maka senyum. Bila tilik pak, senyum. Nazratun fabtisamatun fasalamun. Lepas tu fakalamun famau'idun faliqaun. Itu jenis semua. Ni. Tengok dulu mula-mula mata tu pucuk besarnya kalau kira. Tapi jesuk di mulut. Nazratun fabtisamatun, maka senyum. Senyum dulu. Buat senyum. Lepas tu fasalamun, maka wisalat. Assalamualaikum. Mulut buat kerja. Di mulut disenyum tu lagi mulut buat kerja dah. Dosa dah. Senyum ikut orang Tina dosa dah. Tengok tu habuai mata. Senyum mulut. Assalamualaikum. Mula. Hak tu pun Waalaikumsalam. Mari. Jawab mari. Wassalamu. Fakalamun. Maka kecek lah. Kecek. Duk mana ni? Gini. Duk lala ni. Lepas pada kecek. Famau'idun. Janji. Nak temu mana pun. Janji. Jumpa situ. Baliqaun, maka berjumpa. Suk dia berjumpa. Suk jumpa. Akhirnya gapo? Jatuh dalam perzinahan. Jatuh dalam benda yang haram, yang terlalu besar lagi. Mulut yang banyaknya. Kalau kira. Mata tu buat ya mula-mula. Senyum. Salah. Kecek buat janji. Kira mari mulut belakang.
Mulut belaka. Waliyazubillah billah. Kalau kita kira sungguh situ waktu kita jatuh neraka. Oh, mana aku kecek kalau tak kecek mulut. Oh, mana aku kecek. Dia tak tuduh mana gemu mata dia. Mana aku menengok. Dah. Mana aku kecek dengan orang tu. Mana aku kecek. Allah. 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 Kadang dia tapak mulut je. Dia gapa lagi dia tubik dah. Oh. Sesat aku kecek. Sesat. Dia tuduh atas mulut dia. Sebab itulah Nabi kata tu. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim aw manakirim illa hasaidu alsinatihim. Malaikat barang yang berkata-kata oleh mereka dengan dia hak tu wak jadi jatuh neraka besar. Nabi kata, aku ni lalu malam Mi'raj aku nampak orang tina banyak dalam neraka Allah Taala. Nabi kata, aku lalu pada malam Mi'raj tu aku dapat berjumpa tengok dalam neraka. Allah Taala aku nampak. Dan aku nampaknya perempuan banyak ahli neraka. So, yang keduanya, aku nampak orang makan yang daging manusia. Banyak Rasulullah tengok dalam malam Mi'raj berkait dengan mulut. Retina ni mulut ya berat jatuh lagi. Ngepek, mengupak, maki, dia berat ada jatuh lagi. Habis tu, Nabi kata, banyak aku temu orang tina dalam neraka. Dan aku pada malam tu jumpa perempuan banyak. Waliyazubillahi min zalik. Tu dia. Dan jika ada perkataan itu yang harus, dan ni atau kepada jika dulu tu lah. Jadi tiga semua ke? Jika ia taat, satu. Dan jika ia maksiat, dua. Dan jika adalah perkataan itu, perkataan engkau itu, jika adalah perkataan engkau itu yang harus, ialah perkataan yang harus, jadi yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, yang harus. Kalau perkataan itu perkataan harus, kecek dengan sang, kecek dengan kawan gu dah, harus. Kasih lagi. Kata, mutu baru ke? Kalau kira mutu baru ke tu? Apa hukum? Tak dosa apa? Terus baru kecek benda harus ya rasanya. Yang sifat lagi pada yang harus, yang tiada berfaedah, tiada berfaedah dan tiada mudarat. Kena kata gitu. Yang tiada berfaedah dan tiada mudarat. Cuba musnah kecek kait dengan tiada berfaedah tu. Nak winapok kata tak sepatut kita kerja. Walaupun benda tu tak bermudarat sekalipun. Yang harus yang tiada berfaedah dan tiada bermudarat. Faedah pun tak ada, mudarat pun tak ada. Maka musnah kata kecek buah hari-hari. Duk buah. Kalau pergi kedai kopi juga, mula dah. Buruk lucu malam weh. Buruk lucu malam. Tak ada royak tak apa buruk kita. Buruk kita. Kalau nak tanya orang tu kenapa buruk tak? Buruk lucu semalam. Suka dah hajat tu hinggalah. Ni siap. Tu. Allah angin kuat semalam. Aduh. Bunyi kata banyak hari lagi ni. Korang putus mutian. Kata ada hari lagi angin ni kena beringat. Takut aku semalam. Angin kuat. Kalau denyuk habis tia-tia rumah. Kocok tia-tia. Allah dia royak ke apa. Tak ada faedah apa ke? Mudarat tak? Tak mudarat. Faedah tak? Tak ada faedah. Maka ada padanya pada perkataan yang harus tu. Dalam perkataan tu ada gapo? Banyak perkara. Musa dia sebut 3, Imam Ghazali sebut 4 lagi kitab Minhajul Abidin. Musa kita ambil mari 3. Maka ada padanya perkataan yang harus tu ada gapo? 1, membuat pekerjaan bagi malaikat. Membuat pekerjaan. Apa makna membuat pekerjaan? Jadi menyebabkan
malaikat kerja dan buat buat gitu. Yakni menjadi sebab, tak apa dah. Jadi jadi sebab bagi banyak kerja malaikat. Banyak kerja oleh malaikat. Tu sibuk dia ya, banyak kerja. Padahal malaikat yang kerja dia dah, tapi kita patut kena malulah. Walau kerja dia dah, tapi kita hidup waktu dia banyak kerja pula tu, kena malu malaikat. Ni satu dah. Banyak kerjaan dia. Dia tulis benda tu. Tulis beruk. Tulis beruk. Beruk hilang. Mutu mapo. Tayar bocor. Kau duk tulis hak tu. Kita duk rejak kat orang. Oh, ayah bocor mak. Tapung nyak kau pula. No, duit tak ada. Nak kasih pun tak ada. Tapung tayar mutu lah. Dah nak salin baru pun tak ada duit lah ni. Oh, ya juga kawan. Bau ni saling dekat tu. Tu. Tak ada apa dia dah. Tapi buat kerja bagi malaikat. Malaikat mana? Kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin. Jadi malaikat yang mencatatkan amalan kita. Kiraman katibin tu kena ke malaikat dah. Kena kepada malaikat kiraman katibin. Tu kiram ni jamak pada karim tu lah, malaikat yang mulia-mulia yang menuliskan amalan kita. Tu kiraman katibin. Tu dia duduk dengan kita tu, dia tahu bagai kita buat. Tu dalam ayat Quran katakan surah kiraman katibin ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat apa? Surah apa? Al-Mutaffifin ni tak silap dah. Mana kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi. Surah apa? Surah apa? Wal Fajr gitu. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Bukan surah apa? Surah apa? فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربك bukan. Surah apa? Dia ingat dek surah apa? Kiraman katibin. Dia ingat dek. Mana orang hafiz Quran dah. Tak mau hidup betul mana Allah SWT. Ya'lamun ma taf'alun. Inna Allah lafi na'im. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله. كلا بل تكذبون بالدين. الله أكبر. حاصرات.
Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Allah. Ada tu. Ada. Ya'lamun. Bila sebab baca ayat tu kita seru mari sekaligus. Sekaligus ya. Teka baca ya. Lepas pada baca hilang pula perasaan. Ya'lamuna ma taf'alun. Allah situ tu Allah Ta'ala jawab dah kata mereka tahu barang yang kamu kerja tu. Mereka tahu. Bokeh mereka tak masuk dekat kamu 3 kelakuan je. Lain pada tu mereka dekat kita. Duduk dekat kita ni. Kangkin duduk dekat bercuna dekat kita ni. 3 kelakuan yang mereka sengih dengan kita sikit. Tapi mereka tahu barang yang kamu buat. Satunya ketika kamu qada hajat. Mereka duduk luar. Tak duduk sekali dah. Tapi tahu barang yang kamu buat. Dan yang kedua ketika kamu jima isteri. Bersetubuh dengan isteri kamu. Mereka tak rasa dekat ke? Duduk di luar. Tapi mereka tahu barang yang kamu kerja. Dan yang ketiga ketika kamu mani. Ketika kamu mani. Ketika kita mani tu mereka tak rasa dekat ke? Maka 3 kelakuan tu ya kiraman katibin tak masuk. Tu Allah. Wak sibuk kerja. Wak banyak kerja bagi malaikat kiraman katibin. Tu. Buat kerja dengan tak lupa pada buat kerja. Jadi maka buat kerja, membanyak kerja. Membuat kerja, membanyak kerja. Menyebabkan lebih banyak kerja bagi malaikat kiraman katibin. Buat kerja dengan barang, dengan pekerjaan yang tiada kebaikan padanya pada barang. Tiada ada kebaikan padanya. Pada barang itu. Tu malaikat itu tulis berlaku. Pekerjaan Allah Ta'ala suruh tulis berlaku. Pada kau yang muktamad dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, semua tulis semua. Sehingga hak tu baik daripada mulut kita ketika kita mengerai, ketika kita sakit. Perkataan yang tu baik ketika kita sakit demam apa je tulis juga. Aduh, tulis. Aduh tu tulis. Hak terlupa, hak latah tu baik tulis. Tulis. Tu. Bikulli abdil hafizuna wukilu. Tengok dalam jahara kata. Diwakilkan, Allah Ta'ala mewakilkan bikulli abdin, bagi tiap-tiap hamba Allah Ta'ala ni. Bikulli abdin hafizuna wukilu. Ada malaikat duk jaga berlaku. Wa katibuna khiratun la yahmilu. Dan segala malaikat yang duk menulis-menulis, yang mulia-mulia, Allah Ta'ala pilih untuk tuliskan amalan kita. Pok kiraman katibin ni la yahmilu, tidak cemuh oleh mereka itu, yakni tidak berhenti mereka itu daripada menulis. Mereka tak puas. Mana kerjaan dia, mereka takkan tinggal daripada kita walau seminit. Dia tulis berlaku. Tiap-tiap benda keluar daripada mulut kita. Ma yalfizu min qaumin illa ladaihi raqibun atid. Allah ya kata. Tidaklah berlapak oleh seorang manusia akan satu perkataan pun, malaikat di sisi dia tu ada raqibun atid catat. Wal katibuna khiratul la yahmilu min amrihi syai'an. Mereka tak cemu daripada kerjaan mereka satu benda pun mereka tak rasa puas. Mana mereka akan tulis dengan pekerjaan mereka tu. Allah Ta'ala suruh tulis macam. Tak akan tinggal kita. Walau zahin, sekalipun dia lupa. Tubik dengan terlupa, tubik dengan lalai. Mulut malam-malam tidur, duk mengigar, duk kecek tu pun dia tulis. Tulis belakang. Walau tersalah. Bukan tulis nak ambil tapi nak tulis belakang. Nak ayat kata kerjaan dia Allah Ta'ala. Walau zahin hatta anina fil marad kama nukin. Sehingga ada sabit dalam hadis, sehingga anin, maknanya orang sakit ni yang mengerai tubik mari. Dia kecek, dia tubik suara ketika dia sakit pun dia akan tulis juga. Sebab tu kita kena malu dia.
Buat kerja dia banyak je. Benda tak ada akan kerja pun. Dia tulis. Tak malu ke dia kata. Maka situ tiada kebaikan. Tulis itu pada tiada kebaikan. Maka patutlah kita malu kepada mereka itu. Maka patutlah kita malu kepada mereka itu dan tidak menyakiti mereka itu. Tidak menyakiti mereka itu dengan perkara yang sia-sia. Tu. Malu ke malaikat. Tu orang ahlullah yang malu tu sabit tu dia tak kecek. Tu. Dia tak kecek banyak. Dia rasa malu. Dia rasa mungkin duk sorang juga dah. Rasa mungkin duk sorang. Mereka tahu bagi yang kamu buat semua tu mereka tahu. Allahumma salli ala sayyidina. Fakatibuna khiratul la yahmilu min amrihi syai'an fa'an walau zahin. Hatta amina fil marad kama nukin. Fahasibin nafsa wa qallin amala. Tu akhirnya Syekh Syekh Ibrahim Al-Laqaniyah. Fahasibin nafsa, maka muhasabahlah mu akan dirimu. Kena hitung dah. Nak kecek gapo-gapo saja, kira dulu. Tubik benda ni menyakiti ke malaikat dah. Benda ni ada baik dah ke tak ada baik dah. Fahasibin nafsa wa qallin amala, dan sedikit olehmu akan amal angin-angin tu. Wasa tak apa tu kena bersikit. Yang ada banyak sangat buku tak apa ni. Sebab keselamatan kita ni masa kita terhad dah ni, tersakat. Farubbaman jadda li amril wasala, dia kata. Maka banyak benar orang yang bersungguh pada menuntut satu bekerja dia sampai kepada matlub dia. Allah Ta'ala wisapa dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Itu dia dah. Itu dia orang panggil membuat kerja bagi malaikat kiramah katibin dengan barang yang tidak ada kebaikan padanya. Ada tapi ada setengah kaum lagi kata ada dia tulis benda ada pahala, ada dosa. Benda haram dia tak tulis. Orang dia tak tulis. Tapi kau yang muktamad, yang zahid dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tulis juga kerana bersabit dengan hadis. Tu. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala atau kepada membuat. Ini benda-benda yang kedua yang sabit dengan sebab kita buat benda kecek, benda sia-sia. Maka ada padanya, yang kedua, ada pada perkataan yang haruh ni mengirim surat kepada Allah Ta'ala. Tu mengirim surat kepada, yakni seperti ni ya kecek atas rupa tasbih ya. Bukan kiring sungguh, kiring apa Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Tahu pada azali lagi, ya tahu dah buat kita kecek, ya tahu dah. Bukan baru tahu ketika tengok surat tu dah. Dan mengirim, yakni seperti kita mengirim akan surat. Seperti kita mengirim akan surat catatan amalan tu. Surat catatan kejahatan kita tu. Mengirimkan surat catatan perkataan yang sia-sia tu. Tulis pada surat tu. Yakni surat catat perkataan yang sia-sia. Surat catat perkataan sia-sia. Jadi kita supaya kita kirim surat dah. Surat kepada Allah Ta'ala. Kirim tu kepada Allah. Kepada tempat yang dibentangkan surat di hadapan malaikat. Kepada Allah tu bukan klik ke Tuhan. Tuhan duduk mana? Bukan kata Tuhan bertempat. Kirim surat ke Tuhan. Kirim surat ke orang tua. Tak apalah orang tua ada di rumah. Kirim surat kepada Allah. Jadi mengirimkan surat kepada tempat yang dibentangkan terhadap malaikat, di hadapan malaikat. Hak malaikat bawa amalan naik ke langit tu. Naik kepada tempat yang Allah Ta'ala bukakan surat tu di hadapan malaikat semua. Malaikat semua dapat melihatkan perbuatan kita. Malaikat semua tahu kerja berbuat kita. Sebab tu nama kita ni masyhur di langit. Masyhur kot rupa mana? Dua. Masyhur kot rupa baik pun masyhur. Masyhur kot jahat pun masyhur.
Malaikat tahu belaka, oh ya budak tu mengarut. Masyhur. Malaikat tahu. Kalau budak tu juru, masyhur kata berjuru, masyhur belaka nama kita tu di langit tu. Kerana dibawa kelip, dibawa naik tiap-tiap minggu. Dalam minggu tu naik dalam hari Khamis, dalam hadis sebut. Diangkatkan amalan kita ke langit. Bukan angkat we Tuhan tahu sedia kala lah kita. Bukan kena nanti tengok surat tu baru tahu. Bukan. Jadi seperti kita kirim surat kepada Allah dah. Kepada Allah. Tu supaya kita kirim surat dah. Supaya pihak mana? Pada pihak, yakni seperti kita kirim surat kepada Allah pada pihak mendatang kemarahan Allah. Tu supaya pihak tu pada pihak mendatang marah Allah Ta'ala. Waktu itu hemuri. Tu waktu itu hemuri. Kita kirim surat ke Tuhan. Surat mana? Sifat pada surat. Surat yang tertulis di dalamnya, dalam surat tu, yang tercatat di dalamnya dalam surat tu, tertulis akan perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, tak pakai kerja. Kita tulis surat ke orang tua. Cuba kita kira. Kita suruh, ni taruh orang tua tu kita boleh buat banding dah. Kita hantar surat sekeping ke orang tua. Hantar cut mai. Dalam cut mai orang tua buka tengok. Kita katakan tak? Ibu, mak, minggu lepas saya makan nasi. Lepas makan nasi, saya minum air. Lepas minum air, saya makan tepung. Lepas makan tepung, saya minum kopi. Lepas saya minum kopi, saya tidur. Lepas saya tidur, saya bangun. Lepas saya bangun, saya mandi. Lepas saya mandi, saya berjalan. Lepas saya berjalan, saya duduk. Mek baca gapo mung ni. Orang tua kita lah. Apa tak ada bakal kerja. Orang hantar surat mari tu kena benda ada faedah. Adalah buku gapo nak cerita gapo hak penting-penting ni. Tak pakai kerja saja. Murah dia ya. Menghantar surat gapo lah ni. Tak ada hantar kalau benda royak kata memberak apa. Tak tahu apa royak kata masuk qada hajat. Tak ada royak. Tu. Tu pun cukup marah dah. Kalau kita hantar surat hak sia-sia. Sebab kecek lah buku hantar mengarut umat saya berzina dengan orang tu. Tak ada kecek. Saya minum arak. Saya berzina. Saya berjudi. Kalau hantar royak orang tua hajat tu, hak tu murah syarat dah. Hak sia-sia tu cukup marah juga dah. Benda sia-sia. Jadi kita pergi hantar kirim surat ke Tuhan yang tertulis dalamnya perkataan yang sia-sia gitu. Dua situ. Dan membacanya, ni yang ketiga. Atap kepada membuat. Atap kepada membuat. Ada pada perkataan yang sia-sia tu 3 perkara yang Musa sebut. Yang ketiganya, dan membacanya, membaca akan surat itu. Membaca akan surat itu. Membaca. Apa makna membaca? Yakni Allah Ta'ala akan membaca atau suruh malaikat membacanya. Tu dia tu makna membaca tu, iktiman membaca Allah Ta'ala sendiri baca atau suruh malaikat baca akan surat tu. Surat tu tertulis belakang kiamat esok. Allahu Akbar. Allah jangan. Walau satu huruf pun tak tertinggal. Tak tertinggal. Tak tinggal. Kita nak pergi duk giang tak boleh dah. Giduk bakit bohong tak boleh. Aku tak kata li waktu baik surat. Aku tak nak buat li waktu baik surat. Surat tu catat teh hajat apa ni dalil besar. Saksi kita. Dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan tempat menghukumkan Allah. Di hadapan Allah tu, di hadapan tempat menghukumkan oleh Allah Ta'ala.
pada hari kiamat. Hari kiamat esok tu berhimpun ramai-ramai di padang mahsyar. Situ Allah Ta'ala menghukumkan manusia semua. Lepas pada Nabi minta syafaat dah, untuk faslul khitab dah, untuk nak selesaikan semua. Hara-hara ketika tu Allah Ta'ala akan baca surat kita. Allahu Akbar. Tu. Pada ketika membaca, pada ketika haru-hara pada hari kiamat, haru-hara yang sangat besar ketika tu. Kerana belum lagi ditimik amalan, belum lagi lalu sirah, tak ada masuk syurga lagi, penuh dengan haru-hara yang besar. Lagi pada ketika lapar, sangat lapar daripada masa ni, dan dahaga, dan sangat dahaga, dan bertelanjang. Itu kelakuan daripada masa. Bertelanjang bogai, tak ada berpakaian, lapar dahaga, tak ada boleh minum pun lagi, duk dahaga peluh. Tu daripada masa tu. Ketika tu dibacakan surah sia-sia tu, Allahu Akbar. Tu Allah dia berkata lagu mana? Dia berkata-kata gini. Benar tak bakal kerja. Akhirnya letih saja. Ini satu seksa besar. Tulis pada membaca di hadapan tu, yakni maka baca perkara sia-sia ini membuat lambat seorang itu masuk syurga Allah. Maka ini dikira satu seksa juga. Maka ini dikira satu seksa juga. Habis itu lama pula situ. So Allahumma salli ala sayyidina. Semoga Allah Ta'ala taufikkan kita semua ni dapat beramal lah. Sekuatnya kurang sikit pada dulu. Kau kurang semua. Kau kurang. Tak sampai ke tahap bubuk anak batu dalam mulut sebuah Abu Bakar. Tak ada sampai tahap tu. Tapi boleh jaga. Sebelum perkataan tubik tu kita kira dulu. Tanya hukum dulu. Kata kecek ni hukum ke apa? Wajib ke sunat ke haram? Kalau haram ni tu boleh kita kira. Kalau haram yang ni, tanya hukum dulu. Sebab tu la yajuzu lil insan ay yuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmah. Itu ulama kata. Ulama Syed ni ingat ulama Syed kata. Nak buat gapo ya kata. Nak buat apa pun kena tanya hukum dulu. Jangan mari tanya hukum lepas pada buat. Tanya hukum belum buat. Nak buat gapo kena tanya hukum dulu. Nak jakah pergi tu tanya hukum dulu. Nak start mutu tanya hukum dulu. Apa hukum start? Nak ulah mutu hadap tanya dulu. Apa hukum ulah mutu pergi? Nak makan tanya dulu. Apa hukum makan ni? Tanya dulu hukum. Allah, ingat lama mula apa? Nak tanya hukum dulu. Bukan mari nak tanya hukum di belakang. Ni buat si ada. Boleh tak? Tanya hukum di belakang. Kena tanya dulu. La bagi waktu baik. La yajuzu lil insan ay yuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmahu. Ini ingat dia kata dia. Kata siapa tak halaya nakal itu cuma dia waktu baik. Tu dia. Datuk tu dia berkat agak tu dia. Allah ya. Dia berkat dia tu bila dia Sabtu dia berlapar satu perkataan kita ingat lalu. Tu keberkatan apa maksud tu. Salah satu daripada keberkatan ni. Mulahlah. Tu bila dia berlapar tu baik kita dengar kita ingat lalu dah. Masya-Allah. La yajuzu lil insani ay yuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmahu.
Tidak harus bagi manusia bahawa mendahulu ia dan mengerja ia ala amrin di atas satu pekerjaan. Tak harus dia kerja apa-apa benda hatta ya'lama hukmahu, sehingga dia tahu akan hukum dia dulu. Bila nak kerja kena tanya hukum, nak kecek kena tanya hukum, nak tengok tu kena tanya hukum, apa hukum tengok. Nak dengar kena tanya hukum, apa hukum dengar. Dengar benda ni apa hukum? Hukum katakan. Hukum katakan. Sebab tu lebih orang ngaji semata dah. Dia tak ada jalan ni dah bagi orang tak mengaji agama. Dia tak tahu kata benda ni hukum katakan. Bila dia ngaji dia tahu ni hukum kata gini, boleh buat. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Sekarang tu dulu. Kemudian kata faslun yang keempat pada menyatakan perut. Masuk balang pula. Itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يستجاب. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أوصل ثواب قراءتنا إلى روح المرحوم حجي عبد الرحيم بن سالم، وارفع درجته واغفر له وافسح قبره ونور قبره ورحمته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام آخر الحمد لله رب العالمين.